Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan di channel Malido Damai. Oke guys, kali ini saya akan mereaction lagi video salah satu requestan dari sahabat Malaysia yang judul atau tajuknya ialah Kisah Bermulanya Penumbuhan Penyelam Tempur UTK PDRM. UTK itu apa artinya? Kalau PDRM saya tahu, Polisi Diraja Malaysia. Tapi kalau yang UTK saya tidak tahu artinya apa. Tolong kalian komen di bawah ya. Tanpa berlama-lama saya akan lihat. Let's go. Saya cuma maju belakan negeri ini karena negeri inilah negeri kita. Di sini kita lahir dan di sini kita mati. Wah mantap, inilah negeri kita. Di sini kita lahir, di sini kita mati. Mantul. Assalamualaikum kepada penonton setia channel ini dan selamat datang kepada yang baru sampai di channel ini. Tim Selam Tempur UTK adalah satu ketumbukan khusus operatif UTK yang terpilih dan mempunyai kepakaran khas dalam spektrum peperangan di air. Kesemua warga tim selam tempur wajib mempunyai kepakaran menyelam menggunakan peralatan selam tangki oksigen dan rebreather atau yang turut dikenali sebagai Closed Circuit Breathing Apparatus atau CCBA. Peralatan menyelam CCBA ini membolehkan para penyelam tempur UTK melakukan selaman secara sulit, memandangkan ianya tidak melepaskan sebarang buih karbon dioksida ke permukaan. Ini sekaligus membolehkan UTK melakukan tindakan penyusupan, pengintipan dan sabotaj bawah permukaan setanding dengan pasukan khusus yang lain seperti Special Boat Squadron UK, US Navy SEAL, Pascal, TLDM dan sebagainya. Mungkin ramai juga tidak mengetahui bahawa tim selam tempur UTK mempunyai susur galur penubuhan lebih 30 tahun yang lalu, beroperasi secara senyap dan sulit. Segalanya bermula dengan kejadian keganasan di laut yang begitu menjadi-jadi di Sabah dan kepulauan sekitarnya pada tahun 1979 sehingga tahun 1981. UTK mula diatur gerak pada waktu itu bagi membantu menentang keganasan gerombolan lanun dari negara jiran ini. Kejayaan demi kejayaan sulit dicapai oleh tim projek khas UTK bagi menumpaskan kerakusan lanun di Sabah. Dan ini telah memungkinkan untuk UTK mempunyai sel awal pasukan khusus yang mahir dalam aspek peperangan permukaan atau bawah permukaan dalam konteks Naval Special Operative. Berpaksikan keperluan ini, 5 anggota UTK telah dihantar ke sekolah menyelam TLDM di Lumut bagi mendapatkan kemahiran asas sebagai clearance diver. Latihan getir buat 5 wira dari pelbagai bangsa ini telah membolehkan mereka mempunyai kemahiran memeriksa bahagian bawah kapal, peperangan ranjau, memasang bahan letupan dan tindakan sabotaj selain menyelamat di dasar laut serta teknik peperangan bawah permukaan yang lain. Beberapa tahun kemudian, UTK telah menghantar Inspektor Jamaluddin bin Ibrahim iaitu bersara datuk dan merupakan salah seorang komander UTK bagi mendapatkan latihan seterusnya bersama TLDM. Inspektor Jamaluddin bin Ibrahim akhirnya telah dipilih untuk mengetuai tim C atau UTK sebagai pasukan penggempur peperangan khusus bagi kawasan perairan pada tahun 1989. Maka pada tahun tersebut, selain dari unit gempur Alpha dan Bravo UTK, tim Charlie atau tim C telah mula diaktifkan dengan keanggotaan awal seramai 18 anggota. Keunikan yang ada pada setiap anggota tim C, mereka adalah special breed of operative, memandangkan tidak semua operatif mampu untuk mempunyai kebolehan azali sebagai penyelam tempur. Penyelam tempur memerlukan latihan yang lebih getir, malah anugerah Tuhan bagi membolehkan mereka menahan tekanan semasa melakukan penyelaman taktikal. Menyedari keperluan dan memberikan tumpuan terhadap keselamatan para penyelam tempur dari tim C, UTK telah memperolehi kebuk hyperbaric atau kebuk nyah tekanan bagi para penyelam tim C pada tahun itu juga. Peningkatan operasi dan keperluan semasa juga telah memperlihatkan UTK memperolehi sistem kebuk hyperbaric mudah alih yang lebih besar dan ini dibawa secara sulit oleh kenderaan trailer ke semua kawasan operasi tim C. Ringkasnya, setiap latihan dan operasi sebenar tim C bermula pada tahun 1994 disokong oleh peralatan dan pengendali kebuk hyperbaric yang terlatih UTK.
Untuk makluman umum juga, setiap operatif tim C mempunyai kemahiran tempur yang setanding dengan tim A dan B. Malah kepakaran tambahan seperti penembak tepat dan letupan khas adalah antara kriteria yang begitu perlu dalam operasi sebenar. UTK juga adalah antara pelopor di rantau Asia dalam penggunaan bot-bot RHIB berteknologi tinggi selari dengan keperluan NATO yang dihasilkan oleh firma Zodiac Hurricane. Bot RHIB ini adalah antara yang terbaik dalam kelasnya apabila ianya diperolehi bagi kegunaan tim C UTK. Ianya adalah sokongan yang padu bagi tim C yang selalu ini menggunakan RIB dengan keupayaan yang terhad. Dengan adanya bot-bot RHIB, tim C boleh melaksanakan tindakan special operatif kawasan perairan dengan lebih jitu dan berkesan. Tidak hanya berpuas hati dengan keupayaan serang laju atas permukaan sahaja, tim C turut mempunyai kenderaan unit Swimmer Delivery Vehicle yang dinamakan Submersible Recovery Craft atau SRC. Sistem ini membolehkan tim C menghantar penyelam tempur secara sulit jauh ke dalam kawasan musuh. Memandangkan ianya boleh menyelam di bawah permukaan membawa sehingga 10 orang anggota. SRC mungkin telah digunakan oleh tim C dalam banyak operasi sulit kerajaan Malaysia dan mungkin satu hari nanti dapat didedahkan kepada umum. Namun begitu, ada juga kejayaan tim C yang mendapat pendadahan media yang meluas selain kejayaan operasi bersama tim C dan Pascal TLDM. Semasa insiden penculikan tebusan oleh pengganas di Sipadan pada tahun 2000, Operasi Pagang. Operasi Pagang adalah satu operasi khas yang dilancarkan oleh PDRM apabila kejadian rompakan ke atas kapal dagang semakin menjadi-jadi. Kejadian rompakan terhadap kapal-kapal dagang yang melalui perairan sempit sekitar Negeri Sembilan, Melaka dan Johor telah memungkinkan para pelaku jenayah di laut lepas ini meloloskan diri dengan pantas ke perairan negara jiran. Ini telah mendesak PDRM untuk bertindak bijak dengan menggunakan satu operasi bersepadu polis marin dan unit lain yang dibantu oleh tim C UTK. Banyak kejayaan kecil berjaya dihasilkan oleh pasukan petugas khas Operasi Pagang atau yang turut dikenali. Saya baru tahu nih ada alat kayak gini ya. Jadi alatnya itu bergerak di bawah permukaan laut ya. Terus bisa mengangkut kalau nggak salah sampai 6 orang. Dan saya sempat dengar dari video ini atau dari penjelasan video ini, alat ini bisa mengarungi lautan sangat jauh. Tapi di sini tidak diterangkan secara detail berapa jarak tempuhnya. Overall keren sih. Operasi kapal dagang. Pada bulan April 2001, sebuah bot RHIB milik pasukan gerakan Marin telah bergerak keluar dari perairan Johor bagi melakukan rondaan berprofil rendah secara tersembunyi. 3 anggota polis Marin telah mengendalikan bot dan 3 anggota tim C yang diketuai oleh Inspektor Muhammad Abdul Halim, Kopral Fauzi Othman dan Kopral Jamaluddin Ahmad tinggal bertindak sebagai elemen penggempur. Kesemua anggota pasukan rondaan mengenakan pakaian awam dan anggota tim C turut dilengkapkan dengan peralatan pandang malam yang terkini. Selang beberapa ketika bot RHIB telah mengesan sebuah bot berkuasa tinggi yang telah mendatangkan syak dan curiga. Berbekalkan kepakaran anggota Marine mengendalikan RHIB dengan cekap dan kelebihan alat pandang malam, tim C telah berjaya menghampiri bot yang disyaki dan ini telah memberikan kelebihan element of surprise kepada PDRM. Dengan tangkas anggota tim C menyerbu masuk ke dalam bot yang dicurigai dan melumpuhkan salah seorang dari suspek sambil tembakan amaran dilepaskan bagi mengawal keadaan. Menyadari mereka sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi, kesemua suspek akhirnya berjaya ditangkap. Hasil pemeriksaan lanjut didapati 4 orang yang ditangkap adalah anggota komando pasukan katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut, manakala 2 lagi adalah orang awam. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan kedua-dua buah negara. Hasil rundingan yang dilakukan oleh pihak tertinggi, akhirnya kesemua suspek telah diserahkan kepada pihak berkuasa Indonesia bagi tindakan lanjut. Sejumlah senjata api dari jenis rifle, mesin gun kecil, HK MP5 dan pistol Sig Sauer berjaya dirampas oleh PDRM dalam operasi tersebut. Pihak media telah diberikan sedikit input akan kejadian tersebut dalam laporan yang diterbitkan. Kesemuanya menyebut ianya hasil tindakan PJK Marine. Adalah menjadi tidak rahsia lagi bagi kita apabila kejayaan operasi ini mula diceritakan oleh mereka yang pernah terlibat dalam operasi tersebut. Ini adalah sekelumit dari kejayaan tim C yang kini dikenali sebagai Tim Selam Tempur UTK.
Tim selam tempur yang ada pada hari ini adalah lambang kejayaan lebih 30 tahun melakukan Naval Special 30 Operation tahun. oleh tim CUTK. Kejayaan mereka mungkin tidak semua dapat kita tatap, namun percayalah, keupayaan tim C sebagai salah satu cabang kepakaran peperangan permukaan dan bawah permukaan adalah sesuatu yang tidak dapat kita tolak begitu sahaja. Kita juga merasakan masih banyak peralatan atau taktik rahsia yang disimpan seketatnya oleh tim C dan hanya Bukan waktu robot akan loh, menentukan alatnya komputer segalanya. nih. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga UTK dan mantan warga UTK, dan kita juga sedekahkan Al-Fatihah kepada anggota UTK yang sudah pergi meninggalkan kita semua. Yang paling mengejutkan saya, UTK atau UTK, UTK itu apa artinya? Tolong kalian komen di bawah ya. Saya ulang lagi ya, yang bikin saya terkejut ialah UTK atau UTK adalah antara pelopor di rantau Asia dalam penggunaan boot-boot RCB kalau nggak salah. Dan ternyata boot-boot RCB yang dipakai UTK itu mempunyai teknologi tinggi selaras dengan penggunaan NATO atau selaras keperluan NATO. Yang bikin saya tercengang, ada salah satu pasukan dari UTK keluar dari alat tadi, entah apa namanya, yang bisa menampung 6 orang atau 6 pasukan. Untuk pertama kalinya, saya baru tahu alat ini dan pertama kali saya tengok. Ketika alat itu terbuka di bawah permukaan laut, tiba-tiba ada yang keluar dari pasukan UTK dengan pakaian lengkap, mungkin latihan atau ingin operasi ya. Fix sih menurut saya, kalau misalkan pasukan UTK ini ingin menangkap atau melakukan operasi, pasti nggak akan ketahuan. Soalnya senyap banget di bawah permukaan laut. Dan para pasukan UTK ini menggunakan oksigen khusus, jadi bisa bertahan lama. Dan oksigen yang dipakai pasukan UTK ini tidak menghasilkan gelembung naik ke atas. Oksigen pada umumnya yang dipakai penyelam biasanya kan ketika menyelam di bawah permukaan laut, mereka ngeluarin gelembung ya naik ke atas. Beda halnya oksigen yang dipakai oleh pasukan UTK. Jadi supaya tidak ketahuan juga dan tentunya bisa bertahan lama, itu penting. Oke teman-temanku semua, saya Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.